billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi'ahum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk program yang dianjurkan oleh sahabat kuliah Beaufort Sabah ataupun digelar sebagai Pondok Padi. Padi ya. Padi itu stand apa atau PADI kan. Tapi sahabat kuliah Beaufort yang menganjurkan program ini. Dan Pondok Darul Iman, nama pondok dia Pondok Darul Iman. Jadi subhanallah saya cermat kita ucap tahniah dan syabas kepada pihak Pondok Darul Iman PADI Padi Sabah yang sudi untuk menganjurkan program pada malam ini. Dan program ini khasnya adalah sebagai bertujuan untuk mencari dana kepada pembangunan Pondok Darul Iman di Beaufort Sabah ni. Betul kan sebut Beaufort ni? BEAUFORT Beaufort. Itulah lebih kurang kan. Beaufort Sabah. Dan kita ucap tahniah dan syabas. Dan kita harap semua sahabat-sahabat saya yang menyaksikan ni. Kak Amy ada, Rahaya Ayah ada, Yah Maziah ada, Durah Afrika, Rosalina Abu Hasan, Hamisah Bedu, Wan WKN Nur Kamal, Anis Bujang, Rashidah Spani, Fuad Said dan semua sahabat-sahabat yang menyaksikan pada malam ni, saya nak minta tolong untuk bagi kita meraihkan program yang dianjurkan oleh pihak Pondok Darul Iman Sabah ni. Maka saya nak minta dua perkara. Yang pertama, tuan-tuan tolong share video ni untuk menggembirakan hati pihak penganjur dan supaya program ini akan menjadi lebih manfaat dia. Ramai orang akan tengok dan ramai orang akan mengambil manfaat. Maka gembiralah hati pihak penganjur. Yang kedua, rendah hati saya
ingin minta pada tuan-tuan supaya kita seorang sedikit dapatlah dan memberikan sumbangan, sebab program ini dianjurkan bukan saja-saja. Ahlan wa sahlan Rozana daripada Melbourne, masya-Allah, pagi malam dapat dengar kuliah. Ahlan wa sahlan. Jadi Allahumma salli dan kalau mampu untuk kita bagi sikit sumbangan, sebab bukan saja-saja pihak Pondok Darul Iman menganjurkan program pada malam ni, dia ada hajat dia. Hajat dia ialah supaya Allahumma salli ala Muhammad, kita dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pihak Pondok Darul Iman ataupun singkatannya PADI ini untuk meneruskan ataupun pembangunan pondok tersebut. Dan subhanallah, tambah-tambah lagi kita fahamlah apa yang berlaku suasana di Sabah tak sama macam dekat Malaysia ni. Cabarannya lebih besar, dugaannya lebih besar dan sebagainya. Maka saya rasa kita patut sangatlah kita pakat-pakat bagi seorang sikit sumbangan supaya untuk memudahkan urusan. Dan tajuk kita pada malam ni, tajuk ni diberikan kepada saya. Apa yang kita dapat, apa kita dapat daripada sedekah dan infak. Itu tajuk dia. Tajuk yang diberikan kepada saya, apa kita dapat daripada sedekah dan infak. Baik, itu tajuk dia. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ada beberapa kelebihan daripada infak ataupun sedekah yang nak kita bincangkan pada malam ni, lebih kurang 5. Saya nak ambil 5 aja daripada banyak-banyak yang ada. Malam ni kita nak petik 5 saja. 5 saja kelebihan daripada sedekah dan infak ni. Salli ala Muhammad. 5 saja. Kalau kita sempat habiskan dalam tempoh sejam ni, insya-Allah kita nak bincang 5 kelebihan yang kita boleh dapat daripada sedekah dan infak. Terima kasih Fauzia Yusof, terima kasih Siti Hadijah, Hamidah Osman, waalaikumsalam. Muhammad Syukur Muhammad Amin, waalaikumsalam. Liz Liza, Razia Ismail, Siti Aisyah, Dayang Suryati dan semua sahabat-sahabat, Azlina Abdullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada program yang dianjurkan pada malam ni lagi sekali oleh pihak Pondok Darul Iman ataupun PADI di Beaufort, Sabah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kita mulakan dengan sebuah ayat daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 254. Surah Al-Baqarah ayat 254, daripada puluhan ayat yang Allah menceritakan tentang kelebihan-kelebihan ataupun anjuran untuk bersedekah. Nak petik satu saja, ayat 254 daripada surah Al-Baqarah. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 254, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila sebut wahai orang-orang beriman ni, tuan-tuan, ni panggilan paling istimewa. Panggilan paling istimewa Allah panggil, Allahumma salli ala Muhammad, di kalangan hamba dia semua, dia panggil wahai orang-orang beriman. Satu disebut panggilan paling istimewa. Yang kedua dia panggil satu pengiktirafan. Cuma bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, kita ni nak letak, kita nak sambut ataupun tidak perkataan Allah tu. Kalau kita letak diri kita sebagai orang beriman, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, kita nak kena buat benda yang Allah suruh. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Al-Zaman. Kalau sebut ya ayyuhalladzina amanu, kita nak letak diri kita mana? Kita nak letak sebagai orang yang Allah panggil tu tak? Tuan-tuan faham tak ni? Ini kata apa? Anak dia ada 2 orang. Seorang nama Muhammad, seorang nama Zainuddin. Contohlah. Tak ada fikir nama lain, tukar nama tu kan. Tukar seorang nama Badrul, seorang nama Rauf. Ini Salih Muhammad. Jadi subhanallah Salih Muhammad. Lalu ayah dia panggil apa? Rauf, tolong Ustaz nu pergi dekat kedai. Contoh Salih Muhammad. Bila dia panggil Rauf faham kata tu panggil dia. Maka siapa nak kena pergi kedai? Bukan Badrul pergi kedai, Rauf lah pergi kedai. Pasal dia panggil dia. Dan dia kenal kata dia tu nama Rauf. Lu faham tak tu?
Jadi subhanallah, kalau Allah kata, wahai orang-orang beriman, kita nak letak diri kita sebagai orang beriman tak? Kalau kita letak diri kita orang beriman, salih ala Muhammad, maka kita akan buat apa yang Allah suruh tu. Melainkan kita tak letak diri kita sebagai orang beriman tu, maka kita akan abaikan perintah Allah tu. Boleh faham tak ni? Betul tak? Contoh saya bagi tu boleh kurang, lebih kenal kan? Lebih kurang lah. Bila sebut nama tu maksud kita faham. Jadi, kalau kita letak diri kita sebagai orang beriman, bila Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oh saya Allah panggil. Saya ni Allah panggil. Maksud kita letak diri kita sebagai orang beriman. Jadi, Ya ayyuhallazina amanu, buat tak tahu kan? Wahai orang beriman, buat tak tahu. Buat ni, buat tak tahu. Maksudnya kita tak letak diri kita sebagai orang beriman yang Allah panggil tu. Maka decision, keputusan untuk letak kita duduk tang mana atas panggilan Allah, itu kita. Jadi ingat ni, tuan-tuan nak letak diri kita tuan-tuan mana? Bila Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Okey, faham dah. Aku ni mudah-mudahan aku jadi orang beriman. So, nak kena observe ni, dengar Allah nak kata apa ni? Dengar Allah nak kata apa ni? Ni Allah nak perintah apa ni? Nak dengar ni, pasal kita letak diri kita orang beriman. Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anfiqu mimma razaqnakum. Salli ala sayyidina Muhammad. Belanjakanlah, infakkanlah ke jalan Allah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. Nah, ingat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah suruh kita buat apa ni? Allah suruh kita, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, infakkan sedikit daripada harta yang Allah bagi dekat kita yang banyak lah. Banyak Allah bagi tuan-tuan, subhanallah. Nikmat Allah bagi dekat kita ni sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Tapi dia sayang sangat. Pasal apa yang sayang sangat ni? Pasal apa yang sayang sangat tak mau lepas ni? Pasal apa ni? Pasal dia berasa semua yang dia dapat ni daripada kebijaksanaan dan usaha dia. Allah sebut dah sifat orang-orang yang diuji dengan dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istidraj. Orang yang Allah uji dengan istidraj ni tau. Dia kata apa? Apabila dia minta pertolongan daripada Allah, lalu Allah bagi, dia minta pertolongan tu, Allah bagi kat dia. Lah dia kata apa? Ini semua adalah hasil daripada kebijaksanaan aku. Tuan-tuan muslimat. Boleh tak ni? Tolong jangan jadi orang macam tu. Tahu tak pasal apa kita sayang sangat? Pasal apa kita sayang sangat? Kita sayang sangat pasal kita berasa apa yang kita dapat tu adalah hasil daripada apa yang kita buat. Walhal, kalau nak cerita tuan-tuan cerdik mengaji, dapat anugerah dekan. Ni, Allah tu sebut saja tu. Dapat subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dapat mengaji 4 flat. Subhanallah. Pelajar cemerlang, pelajar paling baik. Ni, dengan apa yang tuan-tuan ada ni disebabkan aku belajar hebat dulu, aku orang cerdik. Kalau tuan-tuan kata macam tu, ada orang lagi terror pada kita tuan-tuan. Lah ni kerja pun tak ada. Betul tak ni? Ada orang pula tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kata, dia cerita ni aku dapat ni semua ni disebabkan oleh usaha aku ni. Ni aku kerja hebat ni, aku bersungguh dalam kerja aku. Aku berusaha bersungguh ni, aku deserve apa yang aku dapat ni. Adalah hasil daripada usaha aku. Ada orang lagi kerja dia lagi hebat daripada kita. Siang malam, pagi petang kerja, subhanallah. Tapi dia tak dapat banyak mana yang kita dapat. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi subhanallah, apa yang kita dapat ni tuan-tuan, adalah daripada kurniaan Allah nak bagi kat kita. Maka bagi balik dekat Allah. Allah janji takkan kurang. Allah kata Allah akan ganti. Allah kata kamu bagi, Allah akan ganti. Nabi SAW kata takkan berkurang harta orang sedekah. Kita kata kurang. Tengok dalam bank ada 1,000. Buat keluar 100 bagi ke orang. Buat keluar 100 bagi tolong dekat orang yang susah. Bagi dekat madrasah. Kita nampak dalam akaun. Ustaz, akaun saya ada 1,000. Saya buat keluar 100 ni saya bagi kat Ustaz. Dalam akaun saya betul. Real Ustaz. Ustaz tak percaya tengok tinggal 900. Tidak kita kata tu. Pasal kita nilai dengan fizikal. Kita nampak macam tu. Tapi Allah kata tak. Allah kata tak.
Allah kata, aku bagi balik. Aku gandakan. Takkan berkurang. Nabi kata takkan kurang. Allah kata takkan kurang. Allah kata ganda. Nabi kata takkan kurang. Kita kata kurang. Lah ni nak pakai apa yang kita katakan, nak pakai apa yang Allah kata. Masalah ni kita tak apa nak. Itulah. Kita faham ni. Jadi ini masalah yang kita hadapi. Masalah ujian keimanan kita ni. Bertembung di antara apa yang kita rasa dengan apa yang Allah kata. Bertembung apa yang kita nampak dengan apa yang Allah bagi tahu kat kita. Lalu kita apa? Lalu kita akan meraihkan apa yang kita kata dan apa yang kita rasa. Boleh faham tak ni? Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagi belajar bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Kemudian Allah kata apa? Bagi ni bila nak kena bagi ni? Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Bagi sebelum mai dekat kamu pada hari itu tak ada lagi jual beli. Hari itu tak ada lah. Waktu tu tak ada lagi persahabatan dan tak ada lagi syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 254. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jadi melalui ayat ini Allah telah memerintahkan hambanya dengan panggilan paling istimewa. Salli ala sayyidina ni. Sayang, pisat kedai sat. Panggil tu, panggil sayang tu. Sayang, pisat kedai tu. Panggil apa? Saya cakap, abang, pi kedai sat. Tu rasa macam tu arahan tu. Ni, salli ala sayyidina Muhammad. Dengan lagi satu panggil apa? Sayang, pi kedai sat. Betul. Faham ni? Nak beli apa cepat jawab tu. Pasal apa? Tu panggilan manja, panggilan sayang kan? Allah panggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nampak macam perintah kasar ni. Faham ni? Ya ayyuhal kafirun. Tu lagi kasar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Panggilan manja ni. Tapi manja tu tak masuklah hati kita. Faham tak ni? Ni dalam kita duk sebut tentang sedekah dengan panggilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Salli ala sayyidina Muhammad. Anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah, sedekahlah sebahagian daripada harta yang aku berikan kepada kamu. Ni, waktu dengar ni pun duk rasa macam mana? Rasa macam, nak bagi tak lagi, nak bagi tak lagi, nak bagi tak lagi. Rasa sayang. Sayang. Faham tak ni? Jadi Allah Rabbi, salli ala sayyidina Muhammad. Allah memerintahkan hambanya untuk menginfakkan sebagian rezeki mereka di jalan Allah, iaitu ke jalan kebaikan, sehingga mereka yang mereka telah menyimpan pahala di sisi Rabb yang menguasai mereka. Allah juga merintahkan mereka untuk bersegera melaksanakan waktu hidup di dunia. Ingat Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu hidup kat dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayang. Waktu dia nyawa dia dah sampai kat kerongkong dia dah, baru dia kata apa? Ni Sat, tolong bagi hak nu, tolong bagi kat kawan ni, tolong bagi kat kawan tu, bagi kat kawan ni. Kata Nabi SAW, waktu tu harta tu bukan hak dia lagi dah. Ni dah bagi buat apa dah? Bagi kat orang, salli ala sayyidina Muhammad buat apa? Tuan-tuan, ada orang sibuknya semalam siang malam cari rezeki. Kata Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia sebut, Allahumma salli alaihi wasallam, berapa ramai orang tertipu dengan dunia, mencari-cari harta yang sehingga meninggalkan akhirat dia, sedangkan harta yang dihimpun itu akan jadi milik anak-anak pinak dia. Betul tak ni? Dan dia tak nak pakai apa? Tuan-tuan boleh bayang tak? Contoh, katalah dia hidup 50 tahun. Contoh, ataupun 60 tahun. Dalam tempoh dia hidup 60 tahun tu tuan-tuan, daripada dia usia 20 tahun sampai usia dan 60 tahun, dia duduk cari harta ni, cari harta.
Cari harta. Himpun. Sibuk, himpun. Semayang sunat tak sempat, baca Quran tak sempat, buat ibadat tak sempat. Himpun. Ada dalam akaun 1 juta. Betul lah tuan-tuan. Ada dalam akaun 500,000, 600,000, 1 juta bahkan. Okeylah, alhamdulillah. Tuan-tuan, subhanallah, mati. Tiba-tiba mati. Duit dia yang 500,000, 600,000, 1 juta tu pun tuan-tuan, sekupang pun dia tak bawa masuk dalam kubur dia. Tak ada. Habis tu duit tu pergi mana? Pergi ke atas anak dia. Saya pernah cerita dah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jangan tunggu mati baru nak pergi sedekah. Jangan duk harap anak-anak kita tolong sedekah bagi kat kita. Jangan duk harap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan duk harap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak kita boleh tolong sedekah kat kita. Ada seorang itu, saya pernah cerita adalah, cerita pilah sekali lagi, kok ada yang tak dengar lagi kan. Tuan-tuan, dia subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia kat sini? Sedap pula duk kurus. Oh. Meja baru, rasmi meja baru. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, dia duduk bang, dia tutup depan ni. Okey, baik, ikut cabut dah. Allahumma salli ala tuan-tuan, anak dia kaya anak dia tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Anak dia seorang tu kaya sangat. Anak-anak yang lain-lain tu tuan-tuan tak berapa kaya sangat, tapi semua jenis orang berniaga. Allah takdir keluarga dia semua jenis keluarga orang berniaga belakang. Tuan-tuan, Allah yang seorang ni kaya ni tiap-tiap bulan bagi kat bapak dia tuan-tuan ribu-ribu ringgit. Bagi dia macam tak ada apa. Bulan ni bagi 1,000, bulan depan bagi 5,000, bulan depan bagi 10,000, bagi ribu-ribu. Dan takdir cerita, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Ada sedang dia ayah dia tu, dah tua sangat dah tak boleh pergi mana dah. Nak buat apa pun tak boleh dah. Salli ala Sayyidina Muhammad, nak pergi mana pun tak boleh, duduk di rumah. Sampai tuan-tuan takdir cerita, ayah dia meninggal dan dalam akaun ayah dia ada ratus ribu ringgit. Tuan-tuan, bila duit ratus ribu ringgit tu, pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Pergi ke mana? Faraid lah. Faraid. Kau ni dapat, kau ni pergi beli kereta. Kau ni dapat, kau ni buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, beli kereta, buat rolling business, kau ni buat apa? Kawan yang bagi duit ribu-ribu tiap-tiap bulan ni, tuan-tuan rasa apa? Sakit hati lah. Sakit hati lah. Dia yang bagi. Akhirnya dapat kat adik-adik semua. Tak puas hatilah dia. Telefon. Ustaz, tahu tak apa jadi? Saya bagi kat ayah saya tiap-tiap bulan ribu-ribu ringgit. Ustaz, ayah saya ada ratus ribu dalam akaun dah. Duit yang saya bagi kat dia. Hari dia mati, pakat faraid habis. Anak-anak yang lain tu, adik-adik saya tu, kotlah nak tolong pi bagi wakaf kapak-kapak tu. Bukan duit mereka pun. Dia kata, saya dengar lah. Bukan duit mereka pun Ustaz. Ambil duit banyak-banyak, dapat dia banyak-banyak, bagi apa ni orang tu. Sakit hati Ustaz, beli kereta baru. Hono Ustaz, pergi rolling business dia. Sakit hati Ustaz. Saya kata Ustaz, tunggu Ustaz, jangan marah lu. Relax lu bang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa marah sangat ni pasal apa? Yalah Ustaz, duit saya. Saya yang bagi. Kita kata kat dia, minta maaf bang, tu bukan duit abang lah. Tu duit siapa? Duit faraid dia. Mereka beli kereta. Boleh tak beli kereta? Boleh, tu duit dia. Mereka nak buat rolling business. Boleh tak? Boleh, tu duit dia. Pasal apa duit dia Ustaz? Pasal kita dah bagi kat pak kita, tu duit pak kita. Lepas pak kita meninggal, duit tu yang duk ada tu turun faraid. Lah ni duit tu memang duit dia apa? Nak suruh depa tolong wakaf. Depa tak mau wakaf pun tak berdosa kat depa. Dia tak ambil duit tu, tak pi tolong pak depa, tak pi. Dia kata dak meninggal pak dapat seorang apa ni 50,000. Allah, sujud syukurlah tuan-tuan. Alhamdulillah, selesai hutangku dia kata. Ni saya kalau depa tak sedekah pun tuan-tuan, subhanallah, tak jadi dosa apa pun kat depa. Tu hak depa. Tapi jangan harap kalau kita Allah takdir ada anak-anak kita yang hebat-hebat, yang bila kalau kita meninggal nanti dia boleh sedekah buh nama kita, dia buat ibadat buh nama kita, dia buat apa pun dia niat kat kita. Syukur pada Allah, Allah bagi tuan-tuan sekalian. Tapi belum tentu anak kita macam tu. Sebab tu nak buat bila? Buat waktu kita hidup.
Sedekah ni waktu kita hidup. Ada seorang makcik tu jumpa saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, betul ya Haliza Hasan kata, takut bila apa? Bila meninggal saja, harta jadi apa? Balah. Harta banyak, bergaduh anak-anak. Parang bergolok, putus saudara apa ada. Tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang makcik tu kata apa? Ustaz, saya ni salli ala sayyidina Muhammad, ada harta saya Ustaz, tu rumah, satu rumah tu. Rumah tu sebiji tu je harta saya ada. Yang lain tak ada. Yang tu je harta saya. Bila dia mati, makcik tu kata, bila dia mati ni, dia nak wakaf rumah tu bagi kat madrasah. Lepas dia mati, dia wakaf rumah tu. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya kata, bila yang nak wakaf tu? Lepas mati nanti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah dia nak wakaf. Saya kata, minta maaf, kalau kau buat macam tu, dia panggil wasiat, kan? Hanya 1/3 saja daripada nilai keseluruhan harta kau yang boleh diwakafkan. Yang lain tetap akan jadi. Tapi Ustaz, saya nak sedekah, saya nak wakaf semua. Bukan hak kita dah. Kalau kau nak wakaf, kau wakaflah ni. Kau wakaflah ni Ustaz. Tapi Ustaz, saya dah duduk dah. Saya dah duduk dah. Kau wakaf bersyarat. Wakaf syarat maksud wakaf ke rumah tersebut, kemudian bagi syarat dekat madrasah tu. Nanti rumah ni hanya akan diambil alih apa semua selepas dia meninggal. Buatlah syarat-syarat tertentu. Buat siap-siap hibah, siap-siap waktu hidup. Jangan tunggu lepas mati. Allah sebut, jangan buat, jangan bertangguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai mai hari dekat kamu, hari yang waktu tu tak ada lagi jual beli dah. Tak ada lagi persahabatan dah. Tak ada lagi syafaat dah. Tak apa boleh tolong, tak ada dah. Buat siap-siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan firman Allah Ta'ala, min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya hari, yakni hari kiamat, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun, yakni pada hari itu tak ada lagi jual beli, tak ada lagi persahabatan, tak ada lagi syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, yakni pada hari tersebut, seorang pun tak dapat menjual dirinya sendiri. Jual sendiri tak? Tak ada lah. Hari itu baru nak meniaga, hari itu baru nak dapat, hari itu baru nak... Ni tak apa, tak ada lah. Waktu tak ada. Tuan-tuan. Dan subhanallah, hartanya pun tak ada manfaat dah kalau tukar. Tak ada lah. Walaupun didatangkan emas sebesar bumi, dan tidak pula bermanfaat baginya, bagi dirinya ikatan persahabatan dengan seorang, bahkan nasabnya sendiri pun tak boleh nak buat apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak buat bila? Buat. Ayat ni cerita kat kita. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah apa? Dalam bab infak ni, Allah mulakan dengan panggilan manja. Panggilan paling istimewa. Lah ni, kita yang duk tengok video live lah ni, nak sambut ataupun tidak panggilan Allah ni. Where do you put yourself? You tak diri you kat mana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nak tak diri kita orang beriman? Kalau letak diri kita orang beriman, sambut panggil Allah ni. Tunggu dengar ni. Nak dengar apa yang Allah nak bagi tahu kat kita ni. Ni Allah nak perintah apa ni? Ni kekasih ni nak perintah apa ni? Nak dengar apa ni? Nak apa? Allah kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah, sedekahlah sebahagian daripada harta yang kami berikan kepada kamu, yang Allah berikan kepada kamu. Siapa yang letak diri dia sebagai orang beriman tadi, sambut. Sambut. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham tak? Okey. Jadi tuan-tuan, kita mula kepada ayat tu dan kita faham dah apa perintah Allah atas ayat tu. Nak buat lagu mana? Mari kita tengok pula tuan-tuan, sebagai motivasinya apa yang akan kita dapat bila kita berinfak ataupun kita bersedekah. Ada 5 benda lah kita bincang pada malam ni insya-Allah. Dan mudah-mudahan 5 benda tu jadi manfaat untuk kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Liz Liza duk kumpul sedekah subuh, Ustaz tak hantar pi lagi. Tak apa, alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan Allah permudah. Mas Rifah Nur nak sambut, Kak abang Salih Semat Pak Long nak sambut juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamarul Hizam, jom kita letakkan diri kita di kalangan orang beriman, insya-Allah mudah-mudahan. An Ismail Chin, An Ismail Chin, sambutlah Ustaz, insya-Allah nak sambut. Mari kita semua kita sambut panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. 5 kelebihan yang kita boleh dapat daripada infak dan sedekah kita. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Hidup akan menjadi berkat. Sedekah boleh dilakukan dalam berbagai cara. Sedekah boleh jadi salah satu cara untuk kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Salah satu hadis tentang sedekah, sabda Nabi SAW yang maksudnya setiap persendian manusia wajib disedekahi. Setiap hari yang padanya matahari terbit. Baginda bersabda, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu seseorang dalam masalah kenderaannya lalu menaikkannya atas kenderaannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Mengucapkan kalimah yang baik adalah sedekah. Setiap langkah dia berjalan menuju ke masjid untuk solat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan daripada jalan adalah sedekah. Ini contoh-contoh sedekah. Selain daripada sedekah duit, orang yang bersedekah, Nabi SAW sebut, takkan berkurang harta sedekah. Allah sebut tentang gandaan, Allah akan menggantikan kepada apa yang dia sedekahkan. Tuan-tuan, subhanallah, apa maksud berkat? Berkat maksud ziyadatul khair, bercambah kebaikan-kebaikan. Tadi kita sebut, nilaian kita dengan sedekah ni ialah nilai, jumlah. Dan sebab kita duk berasa bila kita dapat balik daripada apa kita sedekah, dia mesti mai dalam bentuk duit. Ustaz, saya bagi 100, tak mai balik pun dekat saya 1000, kata 10 kali ganda. Dalam Quran kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kusmatin ma tuhabba. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Tu gandaan Allah bagi dalam sedekah 700 kali ganda. Tapi Ustaz, saya bos RM1 tak mai pun dekat saya RM700. Tuan-tuan, sebab barakah tak boleh nak kira dengan duit. Noniman kata senyum juga sedekah. Kes tu yang duk senyum kat tabung. Tabung lalu senyum, dia kata. Ambil senyum saja, senyum pun sedekah, dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huda Syar kata, saya daripada Singapura, sedekah sangat baik, hati jadi tenang. Betul? Allah mencabut duka cita kepada orang yang bersedekah. Dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah cerita. Tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, berkat bukan boleh kira dengan nombor. Berkat tak boleh kira dengan nombor. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan perasan tak lah ni. Lah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita sangat cepat tau. Sangat cepat. Dia macam zas. Saya berasa baru je saya sembahyang Jumaat pun ni. Sembahyang Jumaat di Putrajaya. Allahumma salli ala sayyidina. Yang teringat sangat pasal sembahyang Jumaat dengan Menteri Agama. Sepatutnya saya khutbah itu Menteri Agama mai saya tulis. Sebab kita bagi Menteri Agama khutbah, saya kata cantik. Kita duduk depan sekali dekat dengan mimbar tu, dia khutbah kat atas. Subhanallah tuan-tuan, teringat sangat. Padahal dah seminggu dah. Esok nak Jumaat dah. Punya cepat masa berlalu. Tuan-tuan perasan dah pun tidak? Tahu pasal apa? Sebab Nabi sebut dah, akhir zaman kamu akan berasa hari kamu pendek-pendek. Rasa pendek-pendek saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni salli Muhammad. Jadi, pasal apa hari kita hari jadi pendek-pendek? Kata Nabi SAW, sebab keberkatan hari itu telah diangkat, dicabut. Jadi, bila berkat tu dicabut, kita rasa pendek. Walhal tetap 24 jam. Jam tetap 24 jam.
Maghrib tetap masuk waktu dia. Subuh tetap masuk waktu dia. Tapi dia rasa cepat sangat. Pasal apa? Pasal Allah cabut berkat. Jadi berkat boleh kira dengan nombor tak? Tak. Faham tak ni? Allah SWT. Kita tengok alim ulama pula kerja macam mana. Allahumma salli ala Muhammad. Alam wasalan Tuan Syed. Masya Allah. Tuan Syed Agil. Masya Allah. Salli ala Muhammad. Ni pemilik Al-Haddad. Marketing. Salli ala Muhammad. Nah, ni orang hebat. Masya Allah. Pun sama-sama dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat kata apa? Ustaz apa ni selawat, kita pun tumpang selawat. Bagus ya? Boleh tak saya selawat sekali, tuan-tuan pun tumpang selawat sekali. Jadi banyak-banyak kita selawat, dia berkat. Kan ni berkat hidup kita, berkat majlis kita sebab pakat-pakat selawat gitu kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, berkat maksud apa? Bercambah, ziyadatul khair. Tuan perasan tak ada tok-tok guru kita, alim ulama kita. Kita tengok dia ni waktu dia, lagu mana agak dia hidup. Tok-tok duduk tang ni. Tok-tok duduk sini. Tok-tok duduk sini. Tok-tok keluar buku pula. Tok-tok keluar kitab pula. Tok-tok mengajar. Tok baca Quran. Kita kata, ya Allah, dia ni macam mana Allah susu hidup dia? Macam mana dia boleh dapat semua benda tu? Semua benda tu dia dapat serentak boleh pergi Allah bagi kat dia. Walhal kita, memang duha tak ini? Loh, tak sempat lah. Baca Quran? Loh, tak sempat lah. Dengar kuliah tak pagi tadi, kuliah tafsir subuh, tak sempat juga. Pasal apa semua tak sempat ni? Saya takut yang tak sempat tu sebab Allah cabut berkat waktu kat kita. Sedangkan kat orang-orang yang Allah nak bagi ni, Allah limpah dekat dia berkat waktu. Kita tengok dia boleh buat semua benda. Ni ada, sini ada, macam ni boleh buat, yang ni boleh buat. Semayang duha ni, baca Quran ni, baca. Salli ala Muhammad. Buat ni tak? Buat. Kerja tak? Kerja. Hang buat lagu mana? Allah bagi kat dia berkat waktu. Boleh kira tak berkat ni? Tak boleh kira. Orang yang orang yang sedekah, orang yang rajin infak, Allah bagi kat dia berkat. Berkat harta dia. Harta dia berkat, tuan-tuan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana? Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, bila Allah cabut berkat satu, sat-sat rosak, sat-sat rosak, sat-sat dia lagu tu, sat-sat dia lagu ni. Pasal apa duk lagu ni? Pasal apa? Kita takut Allah cabut berkat atas harta kita. Faham tak ni? Ya orang yang Allah bagi dekat dia, tuan-tuan, Allah masya Allah berkat dalam hidup. Semua macam sempurna aja. Elok aja. Cukup aja kat dia. Lepas tu tuan-tuan, dalam bab rezeki, kita bukan setakat nak rezeki, kita nak rezeki yang berkat. Siti Aisyah kata ada masuk Jumaat kan malam ni banyakkan selawat. Betul. Hari Jumaat kita kena banyakkan selawat sebab selawat-selawat akan dibentangkan kepada baginda Nabi SAW pada hari Jumaat. Nabi kata, Nabi SAW sambung dalam hadis yang terkait dengan selawat pada hari Jumaat. Nabi kata apa? Man athara alayya salatan aqram minni manzilatan. Siapa yang paling banyak berselawat kepada aku, maka dia akan dekat dengan tempat duduknya denganku. Yang ini nanti di hari kiamat. Jadi malam-malam Jumaat ni, hari Jumaat ni, kita perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Dia jadi encouragement kat saya juga, tuan-tuan. Saya teringat Imam Ahmad. Imam Ahmad ni orang ibadat kuat. Dia semayang dah. Dalam riwayat hidup dia, satu hari, tuan-tuan, dia boleh solat sebanyak 300 rakaat. Waktu di hujung usia dia semayang 150 rakaat. Punya banyak semayang dia. Sepanjang semalam-malaman dia duduk qiyamul lail sampai orang duduk sebut-sebut dia. Tahu ada Imam Ahmad tu, subhanallah, semayang qiyamul lail tiap malam. Ada seorang makcik tu cerita tu. Pantang jumpa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jumpa siapa? Tahu dah Imam Ahmad tu, subhanallah, qiyamul lail dia hebatlah makcik tu. Satu hari jumpa dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad kata kat dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makcik, tahu tak? Makcik kata apa? Ni kat Imam Ahmad ni yang orang duk cerita kata qiyam bulan sepanjang malam. Ni kat Imam Ahmad ni, jumpa Imam Ahmad. Imam Ahmad tu kata apa? Terima kasihlah kat makcik lah saya ni duduk. Terima kasih kat makcik lah saya ni duduk qiyam bulan sepanjang malam. Pasal apa lagu tu pula? Pasal makcik duk pergi cerita ke orang yang saya duduk sembahyang, saya malu ke orang yang saya pun buat.
Jadi kadang-kadang tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, benda-benda jadi macam tu jadi encouragement. Kadang Allahumma salli alaihi. Jadi tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis, mudah-mudahan bila tuan-tuan duduk dalam majlis-majlis saya sekali dengan saya, kuliah subuh kita pada setiap hari, kan? Setiap hari kita ada kuliah subuh. Ada sahabat-sahabat yang baru join jam malam ni, setiap hari tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan ada usrah tafsir Al-Quran bersama dengan saya setiap hari pukul 6.30 pagi. Tuan-tuan join, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kita duduk sekali tu, kita pun tumpang-tumpang selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi duduk kira lah berapa. Ada orang itu forum dengan saya. Satu. Duduk tanda berapa kali sebut dia kata. Waktu matter ni dia kata apa? Alhamdulillah, saya duduk dengar Ustaz Jafri saat ni duduk ceramah, saya kira 70 kali dia selawat. Dia kaji pula duduk kira tu. Daripada kita duduk kira, baik kita tumpang selawat sekali. Kita sama-sama selawat. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita nak bukan setakat rezeki, tetapi kita nak rezeki yang berkat. Yang kedua, kelebihan daripada kita bersedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersedekah boleh menolak bala. Ini tambah-tambah kita duduk dalam waktu-waktu yang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila kita duduk dalam tempoh waktu-waktu yang apa dia panggil, kita penyakit ni macam-macam duk main ni. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni penyakit COVID-19. Dekat Selangor duk menyerang juga tuan-tuan, denggi. Sampai kita fokus kepada COVID-19 kita. Saya sana-sana. Dekat Selangor tu tuan-tuan naik denggi. Tuan-tuan, macam-macam penyakit duk main. Takut. Kita doakan sahabat kita, Andy Faiz. Umur baru 30 tuan-tuan. Tiba-tiba collapse dan duk koma. Dan doktor kata, Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan, duduk dalam deep koma. Koma dalam. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli. Mudah-mudahan Allah bagikan kesembuhan. Tiba-tiba collapse. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Duduk koma dah berapa 12 hari dah ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Takut macam-macam penyakitnya. Dengan orang duk khianat macam-macam. Dengan rompak sana, rompak sini, bunuh macam-macam. Kita duduk pada zaman dan waktu ketika yang dahsyat macam ni. Maka kita minta dijauhkan daripada bahaya-bahaya ataupun bala yang macam ni. Maka cara dia apa ni? Sedekah. Bila kamu sakit, bersedekahlah disebut. Ia merupakan salah satu keajaiban bila bersedekah. Bila sudah bersedekah dan belum lagi sembuh, maka perbanyakkan lagi sedekah. Allah sedang mendengarkan doa orang-orang yang pernah kamu bagi sedekah. Dan tahu tak? Kita bagi sedekah ke orang. Kalian tahu apa kita dapat? Bukan setakat kita dapat pahala. Kita dapat doa daripada orang yang dia dapat daripada kita sedekah. Pergi cari orang-orang yang susah-susah, tu tempi kat dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang orang tak tahu kita sedekah pun tak apa tuan-tuan. Bukan kita nak harap orang puji kita. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Time-time PKP ni, Allahu Rabbi. Mau ni duduk mesyuarat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami duduk sembang sama-sama ustaz. Ada ustaz-ustaz yang sangat susah lah ni, sangat susah. Dapat maklumat. Dia nak minta, dia malu. Akhirnya sebut juga, tolong boleh tak bagi RM1 2 sebab tak ada langsung. Allah, kita rasa macam sayu, ya Allah, pasal apa sampai jadi pasal apa sampai jadi kan. Dan pergi tolong, tapi tak payah cerita ke orang pun tak apa. Siapa pun tak tahu dia. Sebab kita bukan nak pujian manusia tu, tapi kita nak Allah iktiraf apa yang kita buat. Kemudian kita harap doa daripada dia. Kita harap doa pada dia tu. Waktu kita pergi bagi tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita bagi tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda dia secara diam-diam dia terima. Dia kata, ya Allah, kau bagilah kepada segala kebaikan kepada dia ni, ya Allah, tuan-tuan. Ya Allah, terima kasihlah, ya Allah, engkau ampunlah dosa dia ni, ya Allah, engkau tambah segala rezeki dia, ya Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Berbeza dengan orang yang tiap-tiap hari duk minta. Biar orang tiap-tiap hari duk minta, dia tak rasa dah macam tu. Tidak, dia dah tak sibuk dah nak doa kat orang tu. Sebab dia pergi minta kat orang tu, orang bagi, minta orang ni bagi. Dia dah tak rasa apa. Tapi orang yang susah ni, yang sangat mengharapkan betul, yang tak pernah minta kat siapa-siapa ni.
Kita observe, kita tengok. Tuan-tuan pergi bagi kat dia, dia punya appreciation dia lain macam. Penghargaan dia. Ya Allah, Rabbi, ya Allah, masa macam mana. Lalu apa? Dia doakan. Dia kan doa kat depan kita. Terima kasih lah. Tapi sekali lepas kita keluar, dia syukur tu. Dia sujud syukur tu kan. Dia sujud syukur dengan tangisan. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, kau bagilah kepada kebaikan kat dia ni. Kau gitu tuan. Allah dengar doa dia. Allah dengar doa dia. Dan kebaikan tu akan sampai kat kita. Tuan-tuan, ada satu buku yang tulis. Ada orang tulis tu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni, Rauf tolong pin sat tu yang padi punya nombor kau tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu buku yang tulis dia tu, sembuh penyakit dengan sedekah. Dia merawat penyakit dengan bersedekah. Dia sedekah, Allah bagi kesembuhan kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keajaiban sedekah tidak hanya dapat membuat kamu sembuh daripada penyakit. Sedekah juga boleh mencegah penyakit. Bila ada orang bermaksud jahat atau penyakit mahu menyerang, maka sedekah akan menanggalkan ataupun menangkalkan bala tersebut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Maka baginda menjawab, bersedekahlah ketika kamu masih sihat. Ketika kamu suka pada harta. Ketika kamu takut miskin. Dan ketika kamu masih berkeinginan untuk kaya. Kita Nabi sahabat tanya Rasulullah, sedekah macam mana paling afdal sekali? Nabi cerita yang pertama pada ni, sedekah waktu kamu masih sihat lagi. Waktu sihat, sayang nak sedekah lah. Untuk plan nak pergi sana, nak pergi sini, nak melancong sana, nak pergi melancong sini, nak buat tu, nak buat ni, sihat. Yang kedua, sedekah waktu mana? Waktu kamu suka harta tu. Suka sangat harta tu, tu sedekah. Yang ketiga, waktu mana tuan-tuan? Waktu kita takut miskin. Ni kalau aku bagi ni sekali miskin ni, kalau aku bagi sekali ni habis duit aku ni. Bagi waktu tu. Yang berikut waktu mana? Waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu berkeinginan untuk kaya. Oh ni projek nak masuk ni, duit nak masuk ni, duit nak masuk. Waktu rasa macam nampak jalan nak kaya, tu sedekah. Lalu Nabi SAW sambung, dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa kamu sampai sudah kepada tenggorokan, maka kamu berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi harta si fulan. Ini maksud harta anak dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, akan kelebihan daripada sedekah dan infak ni, akan dipermudahkan kepadanya untuk mendapat rezeki yang halal. Akan dimudahkan untuknya mendapat rezeki yang halal. Sedekah akan membuat kamu selalu ingat bahawa kamu bekerja di bawah pengawasan Allah. Bila kita sedekah seperti disebut tadilah, dia tahu bahawa benda yang dia dapat ni semua daripada apa yang Allah bagi kat dia. Sebab tu dia sedekah. Lagi dia sedekah, lagi dia bergantung dengan Allah. Lagi dia sedekah, lagi dia berasa macam yang dia dapat tu semua daripada Allah. Orang yang tak sedekah tadi pasal apa? Sebab dia berasa semua daripada usaha dia. Maka terputus dia hubungan dengan Allah. Lalu subhanallah, inilah sebabnya sedekah akan membuat kamu berusaha mengumpul rezeki dengan cara yang halal. Bila dia sedekah, tuan-tuan, dia tak akan gamak untuk cari yang haram. Sebab dia tahu saat dia nak sedekah. Takkan guna sedekah dengan benda yang haram. Nabi SAW sebut, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah tu baik dan Allah tak menerima melainkan yang baik-baik je. Jadi bila dia nak sedekah, dia tahu ni aku nak sedekah ni, mesti nak cari harta yang halal. Anda faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia akan berusaha untuk dapatkan yang halal sebab dia nak sedekah. Jangan sampai ada orang yang dia buat macam ni. Dia kata dia sedekah ni adalah sebab dia nak cucikan daripada harta yang haram. Dia pergi rasuah ke?
Faham ni? Dia tipu orang kan? Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia apa? Dia menipu orang, dia dapat duit. Dia kata, duit ni saya dapat lebih kurang 100,000. Jadi 1,000 ni saya nak sedekahkan untuk cuci. Tak ada istilah cuci harta dengan sedekah daripada harta yang haram. Tak ada anan. Tidak sedekah yang halal. Dia halal. Allah hanya akan terima daripada harta yang halal yang kita sedekahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi yang keempat lah perabihan ni. Nombor 9 lah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, kelebihan daripada kita bersedekah ni. Siti Aizan kata, dalam rezeki kita ada hak orang lain juga, kita hanya pengantara, betul ya? Nah, Syahiman kata sedekah untuk sihat. Aslinda kata lagi sedekah lagi kita rasa bergantung dengan Allah, membuat kita mendapat rezeki yang berusaha untuk cari yang halal, betul ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Alaihi semua selawat. Banyak sedekah hidup akan jadi berkat, kata Habibah Jamlus. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam. Yang keempat, kelebihan daripada kita bersedekah ni tuan-tuan, harta yang kita sedekahkan itu akan kekal di sisi Allah SWT. Itulah milik kita sebenarnya. Harta yang duduk dengan kita, yang kita tak sedekah, itu belum tentu boleh jadi hak kita. Yang duduk dalam mulut boleh keluar balik. Yang dah masuk dalam perut belum tentu boleh jadi manfaat. Tapi yang kita bagi ke orang, itulah hak kita yang sebenar-benarnya. Sebab tu para sahabat tak lokek nak sedekah, tuan-tuan. Tak lokek sedekah. Tuan-tuan boleh bayang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sedekahnya apa? Seluruh hartanya fi sabilillah. Seluruh harta. Sayyidina Abu Bakar bukan orang miskin, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar bukan orang miskin, dia orang kaya. Dia boleh infak seluruh harta dia. Dan kita tak dengar pun dalam riwayat selepas itu Sayyidina Abu Bakar jatuh miskin. Tak ada. Iman, sedekahnya dengan iman. Allahumma salli ala sayyidina. Kita bagi, kita rasa kita hilang. Orang yang beriman, dia bagi, dia tahu yang dia bagi itu akan kekal di sisi Allah. Yang ada kat dia belum tentu lagi boleh jadi manfaat untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hassan Hashim, selamat malam Ustaz, selamat malam. Awal nak tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah akan membantu kita di akhirat kelak. Allah nantinya akan menyimpankan harta yang umatnya sedekahkan. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang bersedekah senilai dengan satu butir kurma daripada usaha yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah kembang biakkan sedekah itu untuk orang yang bersedekah, seperti salah satu di antara kamu mengembang biakkan anak kudanya sehingga semakin banyak sampailah seperti gunung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia bagi apa ni Nabi kata ni? Bagi sedekah nilai dia macam sebiji kurma je. Satu butir kurma bagi. Tapi syarat dia apa? Syarat dia bagi itu daripada rezekinya yang halal. Dan Allah tak menerima kecuali yang halal saja, kata Nabi SAW. Lalu Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Contoh jangan duk bayang tangan kanan Allah terima macam tu. Nah, bayang jangan tari Allah pegang aku tu, bayang aku tu. Sebab tu ulama suka mentafsirkan perkataan tangan Allah itu dengan maksud yang lain, supaya kita tak bayang tangan Allah ni macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maksud Allah menerima dia dengan penuh sopan, dengan penuh kasih sayang. Allah terima tu, dan bukan sakat Allah terima, Allah kembang biakkan dia. Sehingga kan macam Nabi beri gambaran, macam kamu beli anak seekor anak kuda, kemudian kamu biarkan sampai penuh gunung tu anak kuda kamu tu. Allah bagi gambaran demikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, tu nak takut apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Akbar Hamzah, anak-anak mudah dididik. Tuan-tuan, betul lah. Anak kita pun kita kena ajak untuk sedekah.
Biasa-biasakan bagi kat depa duit untuk dia sedekah. Bagi depa duit untuk biasakan depa duit depa masukkan dalam tabung. Bagi jari bukan tabung dia sendiri, tabung masjid. Tabung infak. Biasakan anak kita daripada kecil masukkan duit dalam tabung, masuk duit tabung, masuk duit dalam tabung, masuk duit dalam tabung. Biasakan anak-anak kita ni infak. Maka amalan tu akan lekat dengan dia. Faham tak Allah SWT? Ada orang tuan-tuan dia tak reti nak masuk duit dalam tabung pun dia tak tahu. Tak reti. Ajak anak kita daripada kecil. Allahumma salli ala sayyidina. Salam Ustaz, kalau kita sedekah perlu niat ataupun tidak? Kita bagi je yang mana bagus. Bagi je tuan-tuan, dalam hati kita tahu tu sedekah ke apa. Nah, Ari tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi ada pula keajaiban sedekah subuh yang pahalanya ratusan ribu kali ganda. Yakni sedekah kepada orang ibu dan ayah kita, sehingga sedekah kepada alim ulama ataupun sedekah kepada fuqaha. Bagi kat orang-orang yang dimanfaat. Kalau antara orang kafir dengan orang kafir dengan orang Islam, yang mana lebih afdal untuk kita sedekah? Sedekah kepada orang Islam. Walaupun tak salah untuk sedekah kepada orang kafir. Dapat manfaat tak sedekah pada orang kafir? Dapat. Orang kafir man, tolong tuan, saya ni daripada pusat kebajikan. Ni, pusat kebajikan Teng Tang Tong. Contohlah, saya pun tak tahu nama apa. Kami sini jaga orang-orang tua-tua. Boleh tak tuan bagi sikit ni derma untuk kita? Kita buat, nalah ambil ni RM10. Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh apa? Kami ni daripada ni gereja ni. Kami ni daripada Buddhist Center ni. Kami buat ni apa semua. Yang tu, yang urusan agama tak boleh. Tapi kebajikan ke untuk orang miskin dia pegang, boleh kita bagi. Manfaat tak? Manfaat. Tapi kalau nak dibanding di antara orang kafir dengan orang Islam, yang mana lebih afdal bagi pada orang Islam? Di antara orang-orang Islam, orang Islam yang taat dengan orang Islam yang maksiat, yang mana lebih afdal? Orang Islam yang taat. Sebab mungkin dengan sedekah dia tu, dia boleh guna untuk ibadat dia. Dia guna, maka kita pun akan dapat manfaat daripada ibadat dia. Faham tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Di antara orang-orang Islam yang taat, sedekah kepada siapa yang lebih afdal? Ada orang Islam, Allahumma salli ala yang taat, seorang lagi dia ulama. Maka ulama lebih afdal. Pasal apa? Dengan duit tu subhanallah, dia pasti akan memanfaatkan kepada jalan-jalan agama dia. Maka tuan-tuan, ada tok-tok guru kita yang duduk dalam PKP ni, tuan-tuan tanya-tanyalah khabar kat dia. Mesej dekat dia, Ustaz, apa abang Ustaz, sihat ke? Boleh tak saya nak pergi ziarah? Pergilah tuan-tuan lah, ni PKPP. Ni, daripada kita pergi ziarah, duduk lepak dengan kawan-kawan kita minum teh tarik. Tuan-tuan cuba susun pergi jumpa dengan tok-tok guru kita. Mereka berhadapan dengan susah juga tuan-tuan. Waktu zaman PKP hari tu ni. Tuan-tuan, kuliah tak ada. Dan itu saja pendapatan dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, jangan main-main susah. Mereka takkan minta tuan-tuan. Mereka takkan minta. Kita ni kena pi sebagai anak murid ambil berat tentang tok-tok guru kita. Tuan-tuan, pi ziarah. Bawa duit sikit sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka takkan minta tuan-tuan. Mereka takkan minta. Pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saat kami pergi jumpa baru ni dekat Menteri Agama. Oh, saya Allah Rabbi. Kita pergi pakai smart ni. Pakai baju, pakai jubah lah. Pakai kot kat atas rumah. Bukan main lagi. Ni pergi jumpa. Semua pakai smart-smart. Tengok Menteri Agama pakai dengan jubah, dengan baju. Saya, jubah round neck tu kan. Jubah, macam jubah. Kemudian saya lihat saya kata, ya Allah. Lepas tu kan baju dia macam lebar sikit. Saya tengok baju panas dia koyak tu. Allah, saya kata malu lah kita ni. Allah, tuan-tuan. Lepas tu, tuan-tuan, Allah SWT. Dia antara perkataan yang saya suka. Dia bagi tazkirah kami. Dia bagi tazkirah pasal dakwah bla-bla. Kita pun dengar. Dia kata, saya kalau boleh ni, kalau boleh, saya tak mau ada satu masjid pun di Malaysia ni yang tak ada kuliah maghrib. Saya nak semua masjid kat Malaysia ni, semua ada kuliah maghrib. Manfaat masyarakat. Oh, saya kata tajuk hebat. Oh, saya dah bukan suruh tutup masjid. Bukan suruh tak mau bagi kuliah ada zaman tu. Tak bagi kuliah. Ini suruh bagi kuliah. Dan saya dah bagi arahan dia. Saya nak forum Perdana Dakwah Islam tu buat seminggu 2 kali.
Seminggu 2 kali. Sebab kos tinggi je tak tahu tu. 150,000 untuk satu live. 150,000. Lepas tu buat 2 sekali. Dan panggil ustaz di negeri tu untuk pi jadi moderator ke apa. Pi Kedah, biar cakap Kedah. Bagi orang Kedah faham. Pi Terengganu bagi tok guru pi jadi tu. Dia sebut tu kita rasa macam hebat tak aja. Yang best tu tak tahu apa. Yang cerita yang best tu. Yang best tu, Allah kita rasa macam hebatlah Allah bagi dekat itu. Duduknya sesuai lah duduk kat situ kan. Dia faham sebab dia pendakwah. Ni dia pun pendakwah. Jadi dia duduk kat situ dia faham macam mana kedudukan pendakwah. Yang paling best tu sebelum keluar tu tuan-tuan, tahu dia bagi kami seorang duit dia raya. Dia bagi sampun duit seorang satu. Subhanallah. Kita nak ambil tak apa. Kita dah ambil lah ambil. Faham tuan-tuan subhanallah. Sebab dia faham suasana. Macam mana orang-orang yang duk kerja dia duk dalam dakwah dia tak ada pendapatan, dia lost. Hilang tapi takkan minta. Kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pi jumpa tok guru kita. Ikhtiarlah pi bagi seorang sikit. Pasal apa? Pasal kita tahu sedekah kita tu mesti akan jadi manfaat kat dia. Mesti akan jadi manfaat. Takkan pitikan nombor ekor. Kita pergi bagi kat orang tentu saya silap dia pitikan nombor ekor. Kan dia pergi judi. Dia pergi buat apa? Kita bagi kat tok guru kita, bagi kat alim ulama, bagi kat ustaz-ustaz yang mengajar kat kampung kita. Dia mesti akan buat kebaikan dengan duit tu. Maka kita tumpang dapat pahala dia. Pahala ni Allah Musa siapa? Bagi. Pergi bagi juga tuan-tuan kepada siapa? Mak ayah kita jangan lupa. Berkat. Mak kita kadang-kadang bukan nak sangat duit kita. Tapi kita nak berkat lah. Kadang-kadang mak ayah kita kaya pada kita lagi. Ni. Setiap bulan minta. Ayah minta sikit. Ayah pun bagi. Ni bila dah minta kat aku. Dapat gaji, bagi balik kat ayah. Dapat gaji tu bukan hutang tu. Dapat gaji tu bagi. Yang ni saya bagi kat ayah hadiah saya. Ujung bulan minta balik. Tak cerita. Tapi dia tak pernah tuan-tuan lupa untuk bagi sedekah kat mak ayah dia. Tuan-tuan, pasal apa? Lipat ganda Allah bagi pahala berkat. Tuan-tuan, mak ayah tuan-tuan yang telah meninggal dunia, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, mak ayah kita yang telah meninggal dunia, tuan-tuan pergi bagi ni. Bagi dekat masjid, pergi bagi wakaf, tuan-tuan niat pahala kat depa. Yang kelima dan yang terakhir pada malam ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Perbanyakkan bersedekah sebagai amalan kita pada setiap hari. Terutama pada hari Jumaat. Bersedekah boleh jadi dalam bentuk wang, bentuk makanan dan lainnya. Dan jangan takut wang kita habis jika kita bersedekah. Kerana keajaiban bersedekah itu ialah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Bahkan Allah akan menambah rezeki kita bila kita bersedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat Imam Asy-Syafi'i memetik Nabi SAW bersabda, dan di hari Jumaat pahala bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita hari ini kita duduk pada malam Jumaat. Esok kita hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan setakat kita duduk pada hari Jumaat. Bukan setakat kita duduk pada malam Jumaat. Kita juga duduk pada bulan haram ni. Ni Dhul apa ni? Dhul Qa'idah. Syawal habis kan? Habis dalam pada puasa Nabi dah. Kita, apa habis dah Ustaz? Ya Allah. Habis dah Syawal Ustaz? Yo, tak sempat lah. Habiskan puasa 6 saya. Tinggal sikit je lagi Ustaz. Berapa? 6. Dah habis dah. Syawal dah habis dah. Dah masuk Dhul Qa'idah dah. Dan Zulqaidah ni tuan-tuan ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zulqaidah ialah bulan haram. Bila sebut bulan haram, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata ulama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan haram, bulan digandakan pahala amalan. Jadi dengan sedekah itu sendiri ada gandaan pahala dia. Dengan malam hari Jumaat pula gandaan lagi. Dengan bulan haram pula lagi. Apa tunggu lagi tuan-tuan benda sedekah. InsyaAllah kita manfaatkan sebaiknya harta yang Allah bagi kepada kita ni untuk kita memperbanyakkan sedekah kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan,
Jadi saya ucap terima kasih kepada Pondok Darul Iman Sabah di Beaufort Sabah ni yang telah menganjurkan program kita pada malam ini, dan pihak Pondok Darul Iman juga mengharapkan bantuan tuan-tuan supaya mereka dapat membuat pembangunan di pondok tersebut. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau tak keberatan kepada tuan-tuan, pada malam ini kita merebut peluang-peluang dan janji-janji Allah ni terhadap kelebihan-kelebihan bersedekah tu, maka tuan-tuan kita berilah bantuan yang sebaiknya kepada pihak Allahumma salli Darul Iman Sabah, insya-Allah. Dan yang keduanya,